Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya moderator anda untuk program FB Live, Gerakan Wanita Besar, Gerakan Wanita Sejahtera Live bersama Dr. Anda. Jadi dengan itu saya ingin memperkenalkanlah program kita pada hari ini, iaitu yang MUSMEDIC, iaitu Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan juga Gerakan Wanita Sejahtera. Saya mohon audience untuk like, follow dan share FB Gerakan yang kita ketahui. Topik kita adalah berkaitan dengan penyakit buah pinggang antara mit reality. Dan ini berkongsi sebuah ayat, sepotong ayat Quran yang berbunyi wa ma arsalna min qablika illa jalan nuhin ilaihim fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang berbunyi, yang bermaksud kami tidak mengutuskan sebelum engkau mengingatkan orang kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah Nahl ayat 43. Dan dalam ayat ini diperkatakan bahawa jika kita ingin mengetahui tentang satu perkara, kita mencari penceramah kita iaitu Dr. Ahmad, Dr. Muhammad Kamil bin Ahmad yang merupakan konsultan nefrologi di Hospital Tunku Ampuan Afzan. Assalamualaikum Dr. Muhammad Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk bersua. Sihat ya doktor hari ini? Alhamdulillah sihat-sihat. Di mana-mana minggu ni kita bersantai. Okey, insya-Allah. Sebelum kita teruskan dengan topik perbualan hari ini, saya bacakan sedikitlah biodata ringkas Dr. Muhammad Kamil yang berasal daripada Kelantan, yang melanjutkan ijazah sarjana mudanya di Universiti Kebangsaan Malaysia dan kemudian melanjutkan ijazah sarjananya di bidang internal medicine di Universiti Sains Malaysia dan kini berkhidmat di Hospital Tunku Ampuan Afzan. Tanpa membuang masa, kita teruskan perbincangan kita ya. Ada banyak mitos-mitos ni berkaitan dengan buah pinggang kalau kita orang cakap kan. So antaranya yang orang selalu kata kalau ada masalah buah pinggang ni tak boleh diubati. Betul ke doktor? Baik, Dr. Fatimah dan tuan-tuan perempuan yang berkesempatan untuk bersama pada malam ni. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu mengucap terima kasih kepada pihak penganjur memberi ruang pada saya, pada kami untuk bersama pada malam minggu dengan santai. Walaupun tajuk agak sensasi, mitos ni mana-mana pun ada, dalam segala bidang pun ada mitos. Memang masyarakat sentiasa sering suka nak bicara pasal mitos sebab benda sensasi. Dan mitos je lah kadang-kadang memberi cabaran besar kepada kita para doktor di hospital untuk merawat pesakit. Sebab mitos-mitos ni dia tak ada basis yang kuat. Jadinya tetapi dia melekat di jiwa dan di fikiran masyarakat tu terlampau
susah untuk kita perbaiki. Namun ada ruang-ruang malam ni macam ni kita rungkai satu persatu mitos mengenai penyakit buah pinggang. Baik, soalan pertamanya, mitos pertama yang ni biasa dengar lah. Kalau sakit buah pinggang memang takkan baik. Okey, boleh saya katakan kalau secara umumnya penyakit buah pinggang ni kita kena tahu apa punca buah pinggang tu rosak. Dia sama ada umumnya memang tak semua yang tak baik, ada yang baik, ada yang bernasib baik boleh pulih seperti sedia kala fungsinya. Dan yang pentingnya kena tahu apa punca rosak je, barulah doktor boleh rawat punca, dan punca kalau boleh rawat insya-Allah boleh kembali fungsi macam normal buah pinggang dia. Okey, kita kalau umum kita bagi kepada dua lah. Kerosakan ni ada yang acute secara tiba-tiba, yang di mana fungsinya tiba-tiba terganggu. Fungsi normal ni dalam lebih kurang daripada 3 bulan. Dan banyak punca sebenarnya yang sentiasa kami jumpa di hospital, boleh katakan 50%, 60% kemasukan di hospital di ward-ward sakit buah pinggang disebabkan acute kidney injury ataupun acute renal failure lah. Kerosakan buah pinggang fungsi secara yang acute tiba-tiba. Antaranya penyakit imun, contohnya SLE, penyakit-penyakit yang badan sendiri yang merosakkan buah pinggang, batu karang, ada penyumbatan yang tiba-tiba ataupun setengah pesakit tu dia ambil ubat tahan sakit, painkillers ke NSAIDs ataupun apa-apa suplemen, tiba-tiba buah pinggang terjejas fungsinya. Ataupun ada kintan kuman, contohnya COVID sekarang. Memang ada kes-kes yang kena COVID, kebanyakan yang boleh katakan 60-70% pesakit yang di ICU ataupun 80% yang masuk di ICU tu kebanyakannya ada gangguan fungsi buah pinggang secara akut, dan juga kalau ada jangkitan bakteria. Ini semua punca-punca yang boleh menyebabkan fungsi buah pinggang tu terjejas secara tiba-tiba. Dan rawatannya adalah rawatan kepada punca tu sendiri. So kalau kita rawat punca dengan baik, insya-Allah dia balik baik, pulih macam biasa. Okay, yang keduanya adalah ini kebanyakannya boleh pulih ya. Yang keduanya kerosakan sel kronik. Ini antara yang ya betul kan, yang selalu jumpa terutama kan kat hospital. Ini antara yang kita sangat stres lah kalau nak rawat. Mereka ni golongan yang vulnerable, yang rentan sebab buah pinggangnya boleh boleh tiba-tiba jadi terus kena buat dialisis. Antara puncanya kan, betul tak? Selalu jumpa kan Dr. Fatimah, pakcik-makcik selalu ambil ubat tahan sakit sebab sakit sendi sana sini, betul tak? Yang especially yang ada gout, sakit sendi, sakit lutut, pergi jab sana sini, pergi over the counter beli ubat-ubat, kan? So kadang-kadang bila dia tak semestinya dos yang banyak, tapi dos yang kecil pun terus boleh merosakkan buah pinggang. Ada juga mereka yang kebanyakannya kencing manis sebab kita kena tahu 70% punca kerosakan buah pinggang yang kronik di Malaysia ialah kencing manis lah. Memang nak baik tak boleh lah. Dan yang keduanya darah tinggi, dan ada penyakit genetik lain yang memang tak boleh sembuh dan hanya boleh kawal supaya dia tidak makin teruk untuk ke peringkat dialisis. Itu yang mitos yang pertama yang saya rasa yang kena faham lah. Kebanyakannya tidak akan boleh pulih lah kalau yang kronik. Okey, baik. Dr. Fatimah, boleh teruskan mitos yang kedua? Okey. Buah pinggang ni boleh dirawat lah Dr. Ramil, Ya, kan? boleh. Tak semestinya tak boleh. Tak semua. Ya, betul. So jangan takut nak jumpa kita akan cari punca, kita akan cuba. Sebab peranan lah kami yang kata tidak boleh dirawat tu. Ya. Okey. Ni doktor, lepas tu soalan mitos yang kedua ni, orang selalu kata ubat hospital menyebab masalah buah pinggang. Macam mana tu doktor? Boleh ulas tak? Tapi orang selalu kata ubat hospital tu menyebab masalah buah pinggang tu. Padahal ada punca lain boleh katakan sakit saya pun ada kadang-kadang bila dengar di telinga tu rasa perit je rasa ya.
masih ada lagi orang macam ni. Maksudnya datang ke hospital tiba-tiba menyalahkan ubat hospital. So saya tak nafikan lah ni memang dah ni agak lama lah tersalah anggapan lah Okey, umumnya bukan tidak. Ubat-ubat hospital ni kita bagi ubat-ubat adalah untuk mengawal punca kerosakan buah pinggang supaya buah pinggang tu tak terus rosak. Contohnya mereka yang ada kencing manis. Jadi ubat-ubat suntikan insulin, ubat-ubat untuk pil-pil yang kita makan tu fungsinya untuk mengawalkan paras gula supaya paras gula yang terkawal mengelakkan komplikasi yang teruk sehingga menyebabkan buah pinggang rosak dan buat dialisis. Begitu juga darah tinggi. Ubat ni untuk menurunkan tekanan darah, untuk mengawal tahap yang sepatutnya supaya tekanan dalam buah pinggang tu tak tinggi dan merosakkan struktur buah pinggang yang secara dalaman. Itu juga penyakit gout dan segala punca penyakit ni ubat hanya ialah untuk mengawal faktor-faktor risiko supaya buah pinggang tidak rosak dengan teruk. Okey, ada sejenis beberapa penyakit buah pinggang yang dalaman tu sendiri memang ada ubat yang tersendiri yang boleh mengawal dia supaya tidak merosak. Tapi umumnya saya nak stresskan di sini bukan ubat penyebab buah pinggang rosak. Sebab ubat yang kami pakai ni insya-Allah selamat, bergantung pada tahap fungsi buah pinggang pesakit sendiri. Ada ubat A sesuai untuk pesakit tahap ni, ubat B tahap ni. So itu semua doktor yang akan fine tune. Sebab itulah kita kata jangan jemu jumpa doktor, jangan jemu makan ubat hospital. Ada masalah, beritahu doktor, kita boleh tukar, fine tune ubat tu. Don't worry. Jangan pandai-pandai sendiri, buat kesimpulan, ubat ni lah rosak makan bertahun kan. Saya rasa Dr. Fatimah selalu jumpa kan, betul tak? Ini saya rasa dalam apa-apa bidang pun macam ni lah. Betul tak Dr. Fatimah? Okey. Maksudnya pengantung prescribe tu perlu ikut indication dan reaksinya kan doktor. So Ya, adalah betul. mitos lah ubat hospital ni penyebab masalah buah pinggang kan. Betul. Dan saya tak nafikan memang ubat-ubat ni semua ada kesan samping dia, tapi doktor yang nak Ataupun bagi mitos ubat pada melebihi paras normal. ya, betul. Okey, kita teruskan dengan tiga yang orang selalu tanya. Tahap kreatinin lebih paras normal. Tetapi orang tu rasa sihat walaupun dia punya paras kreatinin tu dia sihat kan. Tapi bila doktor kata paras kreatinin tu tinggi. Macam mana tu doktor? Maksudnya dia ada ini pun selalu kita hadapi pesakit macam ni. Di peringkat awal memang kebiasaannya paras kreatinin ni dia jauh sedikit, saya boleh katakan sekiranya 50% fungsi buah pinggang seseorang tu rosak, barulah bacaan kreatinin tu mula naik perlahan-perlahan. Itu menyebabkan kadang-kadang kita lambat detect pesakit yang ada penyakit buah pinggang kronik. 50% rosak barulah menunjukkan ada tahap kenaikan kreatinin. Itu yang kadang-kadang kita ada pesakit yang lambat kita kesan sakit buah pinggang tu. Tapi secara umumnya saya nak jelaskan memang kreatinin adalah antara kita punya ujian utama yang kita screening untuk seorang pesakit tu, adakah dia ada mula menunjukkan tanda-tanda ada penyakit buah pinggang yang kronik, dan kita akan memantau perkembangannya dengan antaranya yang utamanya ialah paras bacaan kreatinin dan urea dalam badan. Itu yang yang selalu kita datang ujian, kadang-kadang pesakit 3 bulan sekali, 6 bulan sekali datang jumpa pakar buah pinggang. Kita pantau macam itulah, nak tengok macam mana dia punya tahap kreatinin. Yang ini menggambarkan tahap dan juga tahap fungsi buah pinggang dia makin merudum ataupun stabil. Ya, okey.
Ada juga ujian darah lain yang kita buat di samping kreatinin. Indar darah yang ini yang kita buat ni sebenarnya untuk kita kesan adakah kerosakan buah pinggang yang memberi komplikasi kepada sel darah merah. Adakah Okey. dia pucat, anemia disebabkan fungsi hilang dari sudut menghasilkan sel darah merah di buah pinggang. Adakah tahap gula darah tinggi untuk kita kawal dengan rapi, dan kita beberapa darah lain yang kita cek supaya adakah ada komplikasi ke tidak. Ini biasa yang kita buat di klinik-klinik lah dalam pemantauan pesakit. Okay, boleh kita pergi ke mitos keempat. Okey. Dr. Fatimah? Banyaklah ujian darah yang kita buat untuk cek buah pinggang, dan sebenarnya bacaan kreatinin tu apa? Tanda awal lah kan untuk berjaga-jaga. Ya, betul. Berkait, betul. Boleh kita terus ke mitos keempat. Saya kan berkaitan orang katalah kan kalau tekanan darah dengan bacaan gula, kalau orang yang ada diabetes dah terkawal, dia orang prefer berhenti ubat buah pinggang. Yelah blood pressure kan dah okey, lepas tu rasa macam tak nak makan lah ubat. Baru ada pandangan yang kata okey. Betul ke tu? Okey, ini pun selalu kita jumpa bila dah makan beberapa biji ubat, 5-6 jenis ubat ni dah jemu. Kadang ada orang pesakit yang macam tu jemu makan ubat doktor bertahun. Tengok saya punya paras darah dah okey, cantik, gula pun cantik, kenapa nak teruskan? Kena ingat bahawa paras gula dan tekanan darah tuan-tuan puan-puan tu terkawal disebabkan ubat, bukan tanpa ubat. Jadi kalau logiknya kalau kita berhenti ubat, lama kelamaan tekanan darah akan naik semula dan paras gula akan tinggi. Ini memberi kesan komplikasi yang sangat yang kita tak inginkan. Jadi bila dah ada komplikasi macam ni, buah pinggang akan terus rosak sampailah kena buat dialisis, dan no point lah kalau dah buat dialisis. Jadi itu yang kena fahamkan. Kena teruskan ubat. Doktor akan pantau sekiranya kawalan tekanan darah dan paras gula tu nampak sangat bagus, dan doktor tu akan perlahan-perlahan kurangkan dos, kurangkan frekuensi dia kemungkinan. Tapi itu mesti di bawah pemantauan doktor. Tak boleh sendiri-sendiri berhenti, sebab saya tak jamin lah orang kita boleh kawal makan kat luar. Practically is so difficult. Kadang-kadang kita cakap ideally pantang ni kan, jangan makan tu, jangan makan ni, tapi apalah sangat kat luar tu, jadinya pantang saja pada saya masyarakat kita agak sukar. Jadi teruskan pemakanan ubat atas nasihat doktor. Doktor akan pantau, adjust ubat accordingly ikut bacaan anda. Ujian. Okey, ini saya sentuh sikit. Tadi so, ada maksudnya ubat mesti diteruskan? Ya. Kena teruskan ubat. Jangan berhenti sekali-kali berhenti. Bila dah anda berhenti, kerosakan dah makin teruk, dah tak boleh reverse balik dah. Itu yang kita sangat risaulah. Boleh saya tuliskan sedikit Dr. Fatimah tentang tanda-tanda tadi saya cakap. Peringkat awal biasanya tak ada gejala sangat. Tapi bila tahap keempat, bila ketara kerosakannya, pesakit mula menunjukkan simptom seperti mual, tak selera makan, penat-penat, kaki sembab. Ini dah tahap kreatinin dah biasanya dalam 4, 5, 600 dah. Tapi ada setengah pesakit bergantung kepada umur, keadaan pesakit, tahap 3 pun dah ada dah. Especially orang yang sakit jantung yang teruk. Peringkat awal dah ada dah dia punya petanda-petanda. Ini bergantung pada keadaan pesakit dan penyakit pesakit alami lah. Tapi secara umumnya tahap keempat dan kelima dah ada. Kelima ni biasanya pesakit dah tak boleh nak menampung, fungsi buah pinggang dah hilang dan tak boleh ditampung tanpa dialisis. Itu antara gejala yang akan dia alami lah.
Baik Dr. Fatimah. Okey. Seter- selalu cakap pasal supplement, herba-herba. Ada yang boleh sembuhkan masalah buah pinggang. Kalau doktor biasa dengar lah kan, adalah ubat ni lah, Hmm. ubat jamu ni lah, suplemen herba. Pak doktor macam mana doktor? Bila orang Okey. reverse balik, buah pinggang okey balik. Okay, bila sebut testimoni ni kita kena fikir lebih dalam. Testimoni bukan satu yang boleh diguna pakai dalam disiplin ilmu, semua ilmu, malah bukan perubatan sajalah. Testimoni ni adalah bukti yang tak boleh dipakai even tu di mahkamah pun sebenarnya. So jadinya makanan tambahan herba ni memang kalau makan lagi membebankan buah pinggang. So jadinya kita sangat-sangat tidak melarang pesakit buah pinggang dan orang-orang yang berisiko untuk makan herba-herba ataupun bahan tambahan. Sebab kadang maaf saya cakap lah mereka-mereka yang melariskan tambahan suplemen ni mengambil kesempatan terhadap penyakit yang dialami seseorang. So dia menjual sesuatu produk tapi tak tahu apa saya mendalam tentang ubat tu. Kalau berlaku apa-apa kesan sampingan, dia tak bertanggungjawab, dan macam mana nak rawat pun dia tak tahu. Sedangkan ubat hospital, kita kena ingat setiap ubat tu ada, kita buat kajian terperinci kesan kebaikan dan keburukan. Kalau berlaku keburukan, doktor tahu macam mana nak rawat. Itu yang kita kena bezakan testimoni versus evidence base yang kita buat kajian terperinci lah. Itu yang kita kena faham, elakkan. Sebab saya ramai pesakit yang stabil, buah pinggang dia dah bertahun-tahun, tiba-tiba ambil ubat-ubat macam ni, terus rosak buat dialisis, muda-muda lagi. Dah menyesal, dah tak boleh buat apa lah kan. Dan sebenarnya kita kena tingkatkan kesedaran dalam masyarakat kita berkaitan dengan dan betul. jangan mudah terpedaya dengan Terpedaya. iklan kan. Perlu berganti kita Betul. makan dan produk yang kita nak beli. Jangan mudah terpedaya. Okay. Seterusnya doktor, saya nak tanya ataupun patient bila pergi klinik and dia kata kencing ada protein atau istilahnya orang kata kencing kotor lah. Tapi dia rasa sihat. Dia bila cek ke protein ada darah jumpa sihat. Betul doktor? Okay, ini ini biasanya kebiasaan berlaku kepada mereka-mereka yang kadang nak minta kerja, baru nak minta kerja, nak masuk belajar ke apa contohnya lah, tiba-tiba buat check up di klinik ataupun di mana-mana klinik kesihatan, didapati ada protein ataupun kencing kotor, kencing dia berbuih lah, senang cakap. Ini menandakan bahawa buah pinggang ada something wrong dengan buah pinggang, sebab protein tak sepatutnya keluar dalam keadaan banyak dan tak sepatutnya kita boleh tak sepatutnya boleh dikesan dengan ujian biasa. Maksudnya ada masalah dari segi lapisan pada fungsi buah pinggang, dia bocor keluar protein. Bila bocor macam tu, doktor perlu perlu siasat dengan lanjutlah kenapa dia bocor. Ada banyak sebab protein-protein keluar dari kuat air kencing ni. Dan itu perlukan penyertaan lanjut daripada doktor lah. Dan antara ujian yang kita buat ialah bila ada je kita detect kencing dalam strip yang kita check ni, biasa kita kat klinik ni, kita akan confirm balik ujian dengan makmal
sama ada betul tak protein tu ada. Kalau ada, kita akan buat ujian 24 jam air kencing. Tak tengok berapa banyak kuantiti protein. Kalau certain kuantiti menunjukkan memang ada masalah buah pinggang, dan doktor akan bincang cara penyiasatan selanjutnya. Kemungkinan kena ambil sampel buah pinggang, ataupun kita akan tengok adakah pesakit ni ada risiko. Kukut ada kencing manis ke, mana tahu yang tak dikesan darah tinggi ke. Itu memerlukan check up yang rapi lah, dengan ujian darah dan pemeriksaan lanjut. Biasanya macam itulah. Dan ini antara mereka-mereka yang berisiko. Adakah macam mana? Ya, Dr. Fatimah? Ya, Dr. Fatimah. Ya. Ya saya. Ya, boleh saya teruskan Okay, ini nak menunjukkan kadang-kadang kita kena tahu kita ni berisiko ke tidak lah. So, memang pergi penilaian lah kalau ada abnormalities in urine walaupun dia rasa sihat. Ya, betul. Jangan take it lightly, take it for granted lah. Sebab ramai, banyak juga pesakit macam ni, bila kita tanya balik, contohnya lah pesakit muda 30-an datang, buah pinggang dah kecut, dah rosak. Bila kita tanya balik, dulu sebenarnya saya 5 tahun lepas, saya buat medical check up, rupanya kencing kotor. Berapa kali saya buat tak tahu je. Itu yang kemungkinan besar penyakit itu dah ada dah lama dan dah rosak buah pinggang. Biasanya kalau protein keluar dengan kandungan yang begitu banyak, tak dirawat betul-betul, dalam 5-4 tahun buah pinggang akan rosak. Sehinggalah kena buat dialisis. Itu kebiasaannya lah. Dan ini slide saya tunjuk ni menunjukkan kita kena tahu kita ni berisiko tak untuk dapat buah pinggang. Contohnya ada saudara mara, adik-beradik, mak ayah yang ada darah tinggi macam mana. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kita antara mereka yang merokok, kita dalam golongan yang obese, gemuk, ataupun yang kita umur yang terlampau tua. Dan kita selalu mengambil contohnya ubat-ubat tahan sakit di farmasi, selalu beli ubat-ubat NSAIDs, painkiller untuk sakit-sakit badan, sakit sendi. Kemungkinan kita ada risiko lah untuk dapat penyakit CKD itu sendiri. Okey. Mitos ketujuh, Dr. Fatimah boleh teruskan? Kita ada masa lagi So kita pergi pada soalan seterusnya, Doktor. Arti kenapa sebenarnya? Ada. Seterusnya soalan seterusnya, Dr. Kamil. Selalu juga orang tanya kan menghidap penyakit kegagalan buah pinggang tahap akhir, dia rasa sihat dan pun satu yang benar. Okey. Sebab orang tu rasa sihat, tapi di macam stage renal failure, dia kena buat dialisis. Umumnya mereka yang dah disahkan end stage renal failure atau tahap akhir, tahap 5, fungsi buah pinggangnya hanya tinggal bawah daripada 15%. Ini dan kebanyakannya boleh dikatakan bila dah mencecah kurang daripada 5 atau 7%, mereka dah tak boleh nak hidup tanpa dialisis sebagai proses penggantian fungsi yang hilang. So kalau pesakit tu memang terus berdegil untuk tidak dialisis, lambat laun dia akan ada komplikasi bila bahan toksik terlampau tinggi, sawan, jantung boleh berhenti tiba-tiba dan risiko kematian sangat tinggi lah. Dan bila tahap dah macam ni, biasanya doktor dah tak boleh nak buat apa-apa pun. So sebab itulah kita dalam klinik-klinik kita peringkat pra-dialisis, kita akan beri counselling pada pesakit
kita akan pantau dan kita akan mulakan dialisis dalam keadaan pesakit belum ada komplikasi. Kita tak nak pesakit mulakan dialisis dalam keadaan yang teruk, sebab memulakan dialisis dalam keadaan yang teruk ataupun emergency sangat berisiko berbanding dengan kita mula dalam keadaan yang perancangan yang rapi. Itu yang kita kena bezakan. Jelas doktor? So kita kena maksudnya kena alert tentang kesihatan diri lah dan dapat rawatan yang sepatutnya. Ya. Betul. Boleh teruskan mitos yang ke-8. Mitos tentang ibu mengandung contoh 2 bulan. Tapi air kencing ada protein dan darah. Tapi dia rasa sihat macam biasa je lah. So dia boleh pregnant macam orang biasa ke macam mana? Kalau kes. Okay. Ibu yang mengandung yang bila didapati ada protein ataupun kencing kotor bersama dengan darah, itu ada sesuatu yang tak kena pada ibu pinggan dia. Mereka ni tergolong dalam ibu yang mengandung yang berisiko tinggi. Jadi pihak doktor sakit puan biasa akan merujuk pesakit ni kepada pihak kami pakar ibu pinggang untuk mengesan adakah ibu ni mengandungi mengidap penyakit ibu pinggang yang belum dikesan sebelum mengandung. Okey, secara umumnya ibu mengandung memang boleh ada protein dalam kencing, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Bila mengandung, buah pinggang kena bekerja lebih untuk menampung keperluan ibu dan keperluan bayi dalam kandungan. Jadi kena bekerja keras, jadi kadang-kadang protein tu dia terkeluar lebih sikit lah berbanding orang normal tapi bukan dalam kuantiti yang banyak. Once dia banyak dan bercampur dengan darah, ini kita kena siasat apa punca dia. Banyaklah puncanya yang kita akan ini memerlukan rawatan dan penyiasatan rapi daripada pakar buah pinggang lah. Dan mereka ni berisiko tinggi lah, tak boleh nak buat sembrono sebab kita nak pastikan ibu ni, sebab banyak kes-kes yang kita hadapi masa 2 bulan awal-awal kandungan kita tak ambil apa-apa tindakan yang perlu. Tiba-tiba di pertengahan kandungan kita dapati ibu pinggang rosak, kena buat dialisis. Ibu pun berisiko tinggi dan anak pun tak ke mana. Jadi kita sayanglah kandungan tu. Jelas doktor? So saya rasa mereka ni berisiko tinggi lah. Memang tak boleh nak ambil ringan lah kalau dapat mengandung ada protein. Okey. Betul. Okay. Dan pregnant ada pakar. Lah. Okey. Seterusnya doktor. Saya nak tanya. Buah pinggang, orang selalu katalah selalu memberi risiko antara orang yang berbeza keluarga kan. Kita tak tahu siapa yang darah sama kan. Ya, betul. Pendapat okey. Mitos darah lain grup tapi ahli keluarga. Okey, baik, ni 2 perkara yang sering juga diperkatakan bila kita berdepan dengan pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis. Bila kita bertanya adakah di kalangan mak ayah, adik-beradik, bapa, pak saudara, mak saudara, atuk, nenek, sepupu sepapat yang nak menderma. Bila sebut tu kebanyakannya ada yang beranggapan nanti saya derma buah pinggang tinggal sebiji, boleh ke saya hidup dengan sihat? Mungkin ada juga saya darah berbeza, dia B, dia A. So okey,
secara umumnya risiko yang dihadapi yang penderma hadapi selepas pendermaan organ sangatlah negligible, tidak boleh dikatakan sangat rendah. Dan kumpulan darah berbeza sudah boleh menjalani pemindahan buah pinggang dengan selamat. Di Malaysia kita dah bermula menjalankan pemindahan buah organ pada 2012, pertamanya di HKL dengan pesakit yang penderma yang berbeza kumpulan darah. Saya nak menyatakan di sini bahawa risiko penderma ni macam tak ada lah. Sebab saya nak nyatakan di sini penderma buah pinggang anda lah orang yang paling sihat, insya-Allah, berbanding dengan mereka yang bukan penderma. Sebab pihak doktor hospital akan buat penyiasatan lanjut anda A sampai Z. Pastikan anda tak ada penyakit, anda tidak ada berisiko untuk dapat sakit bila anda menderma. Jadi bila anda dah disahkan sebagai penderma yang selamat, ini mengesahkan anda bebas dari sebarang penyakit. Sebab kita punya polisi mesti donor advocate. Kita akan melindungi penderma. Jadi mereka yang disahkan untuk menderma hidup ni, mereka sangat sihat, dan lepas pendermaan mereka akan sentiasa dengan doktor. 6 monthly, every year akan berjumpa doktor. Mereka lah orang yang paling sihat walaupun hidup dengan sebiji buah pinggang. Sebab mereka dah bila derma, mereka lagilah ingin sihat, kena jaga makan, so lagilah concern tentang dia punya kesihatan. So memang keseluruhan kalau kita bandingkan risiko kesihatan keseluruhan penderma dan organ dengan lebih baik daripada orang bukan penderma. Ini data daripada worldwide data lah. Risiko sangat rendah. So jadinya ke depanlah untuk sebagai penderma. So saya nak nyatakan di sini, ini antara statistik yang sangat stres bila kepada kami. Bilangan pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis every year almost 7 to 8,000 a year. 7,000 ke 8,000 kita menerima pesakit dialisis baru setiap tahun. Cuba anda bayangkan dalam 2030 mungkin 200-300 orang sedang menjalani dialisis di hospital-hospital, pusat rawatan dialisis kat luar. Ini memakan belanja yang sangat tinggi. Setiap pesakit memerlukan 2 hingga 3,000 sebulan, tak termasuk kos dari segi ulang alik ke dialisis, kos menyediakan rawatan, tempat dialisis, mesin, human resource. Itu yang kita risau. Jadinya dialisis bukan penyelesaian, maka terbaik ialah dengan pendermaan. So jangan risau. Okey, kita dari sudut prosedur kita sangat mengikut etika. Kita bukan simply ambil organ anda. So saya menyeru supaya siapa yang belum berikrar sebagai organ pledger, bolehlah berikrar sebagai penderma organ. Betul tak Dr. Fatimah? Dr. Fatimah dah jadi organ pledger ke? Dah pledge ke? Belum, sebab terlepas saya dah hari pledge. tu. Tengok saya punya kad. Tengok. Lepas ni. Nampak tak kad saya ni? Saya dah pledge itu lama dah. I think maybe 10 years back kot. So jadi organ pledger. So ini memberi satu harapan, sejuta harapan kepada mereka yang menjalani dialisis. So insya-Allah boleh ke depan. InsyaAllah saya bakal menyusul. Terlepas dulu. Ini gambar ni adik-beradik tahu. Abang donate kepada adik. Adik dia sangat aktif dalam sports kan, runner, marathon. So boleh menampung keluarga, boleh berkongsi dengan penyakit lain tentang kebaikan organ transplant lah. Alhamdulillah. So maksudnya memang satu prosedur yang memang dijalankan di hospital dan perlu pemeriksaan yang rapi dan bukanlah satu mitos perbezaan darah. Tak boleh derma kan maksudnya. Boleh. Dan okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya Dr. Kamil. Saya nak tanya yang soalan yang ke-10 lah soalan mitos yang ke-10. Ramai yang saya dengar tak mahu menjalani dialisis sebab diorang selalu dengar diorang punya family yang buat dialisis ni cepat meninggal ataupun meninggal lepas dialisis. Macam mana tu doktor? Kenapa ada mitos macam ni doktor?
Terang. Dengar-dengar ni susah Dengar-dengar Ha, cakap orang ni susah kan. Kita dengar betul. cakap orang yang berautoriti tu dah. Dengar-dengar cakap ni susah. So yang pentingnya kita jangan samakan semua pesakit. Bila saya katakan saya katakan 10 orang pesakit dialisis end stage yang menjalani dialisis, 10 orang tu semua berbeza dari sudut umur, dari sudut penyakit dia, dari sudut tahap ketahanan badan dia. Jadinya tak boleh samakan. So tapi kita kena ingat punca kematian utama orang pesakit buat dialisis bukan sebab dia buat dialisis sebab serangan jantung. 30-40% punca utama ialah serangan jantung sebab memang diketahui umum pesakit yang buah pinggang kronik ni memang dia berisiko tinggi 5 kali ganda lagi tinggi berbanding pesakit yang tak ada sakit buah pinggang untuk mendapat serangan jantung sehingga membawa maut dan juga jangkitan kuman. Inilah antara punca dua utama yang menyebabkan pesakit dialisis meninggal. Biasanya pesakit dialisis yang sihat, saya ada ramai pesakit yang umur 60-an, 70-an. Kita sekarang menghadapi pesakit-pesakit yang tua dialisis. Tapi bila mereka, pesakit dia orang ni dia sangat disiplin dan mereka sangat sihat Betul. macam orang tak dialisis. Sebab dia orang pantang bagus. Maksudnya So kena jangan ikut. takut. Jangan takut insya-Allah. Dialisis ni bukan rawatan penyembuhan untuk sokongan supaya anda boleh hidup dengan lebih berkualiti, betul tak? Bersama anak keluarga, menyara mereka. In fact boleh bekerja pun sebenarnya yang sihat. Alhamdulillah, betul. Saya pun ada jumpalah beberapa orang sekitar saya yang memang on dialysis dan masih bekerja lah functioning. Seterusnya doktor, dan nak tambah lagi ke berkaitan dengan ni dialysis tu? Saya nak teruskan macam mana nak mencegahkan dengan macam stres kan, macam-macam. Yalah dengan kita statistik data on dialysis kan, dengan transplant kita yang agak mencabar kan. Jadinya saya ingat saya nak ambil peluang ni untuk macam mana kita nak cegah lah pesakit buah pinggang, betul tak? So antara biasanya inilah antara yang kita selalu sarankan kepada pesakit, makan dengan seimbang kan, suku-suku separuh kan, bukan suku separuh tu yang terbalik kan. Pastikan suku protein, suku karbo, lebihkan separuh kepada buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Dan kita aktiviti senaman ni at least lah kita cubalah kalau tengok pada kemampuan masing-masing lah, tapi at least cuba capaikan 30 minutes untuk 5 hari seminggu untuk kita kekal sihat insyaAllah. Tapi itu bergantung pada kemampuan dirilah. Jangan kita pakcik-makcik sama nak buat nak pergi jogging ke apa, tak adalah kan. Maksudnya ikut kemampuan diri sendirilah. Dan bagi yang merokok, cuba-cubalah berhenti merokok insyaAllah. Dan dalam keadaan pandemik ni kita rasa banyak lagi aktiviti kat rumah yang kita boleh kekal aktif di rumah walaupun dan kita dikurung. Tapi sekarang alhamdulillah keadaan dah makin pulih insyaAllah, moga kita pun makin keluar daripada pandemik insyaAllah. Dan jangan lupa juga seperti tadi saya cakap elakkanlah orang datang jumpa ini baik untuk buah pinggang, ini tu ini kan. So macam-macam lah. So saya nasihatkan jumpa kita dulu, sebab itu kita tak boleh kawal anda di luar. Itu hak anda, tapi kena fikir sebab ini bukannya jangan menggadaikan kesihatan buah pinggang anda sampai merosakkan buah dialisis dengan anda makan benda-benda yang macam ni lah. Tak sepatutnya. Kita agak sedih lah kalau pesakit yang jumpa kita tiba-tiba dia ambil tanpa beritahu. Kita sentiasa nak tolong pesakit, two ways lah. Kita bantu pesakit bantu diri sendiri berbincang dengan doktor, betul tak? Betul tu. Maksudnya two way cooperation lah, sama daripada pihak patient dan juga doktor. Maksudnya dua-dua kena bekerjasama. Ya, betul. Juga obesity lah, kita tahu kan data terbaru saya rasa Malaysia ni 50-60%, betul tak Tuan Fatimah? Antara obesity kan, memang dia penyakit, bukan keadaan, dia penyakit dah. Obesity ni penyakit. So memang dia pun dikenali sebagai antara risiko untuk dapat sakit buah pinggang. Sebab bila kita obese,
gemuk, risiko untuk kecil manis tinggi, darah tinggi, tinggi risiko. Jadinya semua ni menyebabkan buah pinggang rosak. So jadinya jagalah, capailah berat unggul anda masing-masing. Buat apa yang patut untuk capai BMI yang unggul bagi anda lah. Dan kita tahulah mencegah sebenarnya lebih mudah dan murah sebenarnya. Kan mudah sangat, tak perlu pakai modal sangat. Dan of course lebih murah daripada kita merawat penyakit. Betul tak tu Fatimah? Betul, mencegah itu lebih baik daripada merubati. Ya. Dan bila dah terkena tu, itulah kita kena merawat lah, kan? Ya. Okey doktor. Um, Okey, saya nak ambil peluang ni bagi mereka yang bersama live ni, masing-masing boleh melayari laman web dan FB mainbuahpinggang.com yang dibangunkan oleh Medical Miss Buster daripada Persatuan Nefrologi Kebangsaan, Kementerian Kesihatan. Kita dah dirasmikan pada 2020 Disember oleh Tan Sri DG sendiri dan beberapa individu, dan saya ingat banyak maklumat-maklumat yang sahih dan daripada pakar yang berautoriti. Tuan-tuan puan-puan boleh melayari dan boleh bertanya apa soalan tentang buah pinggang kesihatan anda melalui laman web dan Facebook. Boleh berinteraksi dengan kami. Antaranya rakan saya Dr. Rafida, Dr. Suryati, Dr. Herman, Dr. Fadlina dan beberapa pesakit pun ada dalam tu. Pesakit yang transplant, pesakit yang ada sakit buah pinggang juga berkongsi pengalaman. So saya ingat gunalah laman web ni dan FB ni untuk bertanya mereka yang berautoriti dan sahih dalam merungkai masalah anda, insya-Allah. Ini antara Facebook kita lah. Baik, Dr. Fatimah. Saya ingat itu saja perkongsian saya pada malam ni. Kita buka kepada sesi soal jawab ke? Ada soal jawab ke? Dr. Fatimah, boleh kita teruskan kepada sesi soal jawab ke? Di ruang soalan ni ada yang bertanya, macam mana satu buah pinggang boleh berfungsi jika seseorang terpaksa dibuang buah pinggangnya sebelah? Ini soalan ni merujuk kepada penderma ke ataupun mereka yang dibuang disebabkan ada penyakit? Boleh saya teruskan jawab ke Dr. Fatimah? Boleh. Minta maaf saya ada line problem pula tadi. Itulah, okeylah. Okey, saya terus jawab soalan ni. Okey, dua keadaan dah. Pertamanya, kalaulah buah pinggang dibuang disebabkan penyakit, contohnya ada kanser pada buah pinggang, ada sis yang banyak ataupun buah pinggang ada jangkitan kuman yang berlarutan ataupun sentiasa ada jangkitan kuman menyebabkan risiko kematian, biasanya kita suggest untuk buang buah pinggang sebelah. Jadi keadaan macam ni memang risiko untuk dapat penyakit buah pinggang yang akan progres sampai dialisis sangat tinggi. Kalau kita bercakap konteks pendermaan organ, memang kita dah sahkan pesakit ni, penderma ni memang sihat, dan kita test even function each kidneys tu berapa persen. Contohnya kita check, kita buat special scan, belah kiri katakan ada 46% dan belah kanan ada 54%, dan kita akan donate yang 46% kepada penerima. Kita akan tinggalkan buah pinggang yang fungsi yang elok kepada penderma. Dan kita pastikan penderma sihat. Dan seperti saya katakan di awalnya, memang proses untuk kita work out penderma ni sangat terperinci, sangat halus.
kita detect segala bahagian sakit, kita sahkan dia sihat, memang dia boleh donate sebiji buah pinggang dan boleh hidup sihat pun insya-Allah dengan sebiji buah pinggang. Itu jawapan saya. Ada Okey, soalan jadi lain ke? boleh masih boleh survive dengan sebuah buah pinggang. Kalau dia tu sihat sebagai penderma lah. Kalau dalam Ha. konteks dia tu ada penyakit buah pinggang dah, itu memang berisiko untuk dapat kerosakan tu berterusan tinggi lah. Okey doktor, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Daripada Farhan Muhammad Mustafa, Hmm. apakah amalan seharian dari aspek pemakanan bagi menjaga buah pinggang? Ada Okey. apa-apa spesifik tak? Diet. Eat clean biasanya kita yang kesanan kita suku-suku separuh, kalau makan tu kalau boleh kita kurangkan karbo, protein tu jangan banyak sangat, dan lebihkan sayur-sayuran dengan buah-buahan lah, dan minum air tu secukupnya, at least 2 liter sehari lah sekurang-kurangnya. Cuba suka saya ingatkan, sekarang ni orang banyak ambil vitamin C sebab nak melindungi COVID. Konon-kononnya high dose vitamin C boleh Ya, melindungi daripada mencegah COVID. Betul kan Dr. Fatimah? Selalu dengar kan sekarang ni? betul. Banyak. Okey. Saya pun ambil vitamin C. Sebenarnya barang diingat, pengambilan vitamin C berterusan melebihi 2 gram atau 2000 miligram sehari boleh memberi risiko untuk pembentukan oxalate crystal dalam buah pinggang. Kristal oxalate yang boleh merosakkan buah pinggang, terus dialisis. Bahasanya oxalate ni dia susah nak rawat dan biasanya terus dialisis. So berhati-hati mereka yang suka ambil vitamin C high dose every day lah. Ini ada kajian memang menunjukkan. Kita pun ada pesakit kita yang memang macam tu, datang tengok rupanya kita cek, kita buat analisa makmal, kita ambil sampel buah pinggang memang ada oxalate stone. Kita tanya, memang ambil vitamin C yang sangat tinggi dosnya. So secara umumnya makan, satu lagi elak masin lah, kurangkan masin. Gula putih kena kurangkan. Itu antara makanan-makanan kita yang selalu kita dapat pandang lah. Makanan jajan, instant food, fast food ni macam banyak macam masin lah. Yang kita tambah flavor kan, highly processed food tu semua tak berapa nak digalakkan lah, especially mereka yang sakit. Satu lagi, mereka yang sakit ni makan okey lah, saya rasa memang stressful sebenarnya. Untuk kita bagi counselling diet untuk orang buah pinggang ni stress sebab semua berkatakan tak boleh makan. Jadinya cuba tanya dietitian, memang macam tu. Tapi kita galak, kita katakan makan, kalau nak makan sangat tu berhati-hati, beringat kamu tu sakit. So kita sakit jangan berlebihan. Betul tak? Okey, jadi maksudnya kita tak ada diet yang spesifik, amalkan pemakanan yang sihat. Ya, insyaAllah. Lebihkan sayuran dan buah-buahan. Kurangkan gula dan garam, lebihkan gula dalam senyuman. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya daripada Damha Imila. Dia bertanya, bagi pesakit kronik, apakah survival rate untuk pesakit buah pinggang yang kronik? Apakah survival rate-nya? Kronik maksudnya kronik buah pinggang lah kot Ha. Survival ni bergantung kepada secara umumnya boleh katakan kematian seluruh dunia, kematian berpunca sebab penyakit buah pinggang kronik boleh katakan almost 10 million dalam masa 10 tahun. Dan kadar disability, maksudnya dengan ada penyakit kronik ni, 63% ni kebanyakannya mereka yang suffer penyakit buah pinggang kronik ni, dia banyak masalah lah. Masalah kesihatan, masalah kewangan, masalah mental. So survival secara umumnya, kematian ni dia sekiranya dia dah masuk ke tahap dialisis, mereka yang di Malaysia punya data, mereka yang menjalani lawatan hemodialisis, survival mereka dalam 11%, antara mereka yang meninggal bila menjalani dialisis, kalau cuci air dalam 15%. Tapi overallnya agak bagus sebenarnya kalau boleh menjalani dialisis yang betul lah. Itu antara saya nak nyatakan di sini. Tapi sebenarnya semua ni berpunca daripada
kita menghadapi populasi yang makin tua, aging population. Sekarang saya nyatakan memang kita menghadapi, betul tak Dr. Fatimah? Pesakit-pesakit semua dah kita banyak menerima 65 tahunan ke atas yang ada sakit. So sangat mencabar nak merawat mereka lah. Dan peningkatan kes-kes kencing manis itu antara dua faktor utama yang pihak kami berdepan sekarang. Mereka yang diterima sebagai pesakit baru dialisis, mereka yang sangat tua dan banyak penyakit. Itu membolehkan survival mereka akan berkurangan lah. Secara objektif data tu saya tak boleh nak nyatakan di sini lah, figure tu. Okay. Jadi maksudnya boleh survive ada peratusannya lah. Ya. Ikut nasihat insya-Allah kalau Dan terkawal boleh survive dengan baik insya-Allah. Ikut saranan daripada doktor. Seterusnya Dr. Kamil, soalan daripada FB daripada Puan Azila Dardini. Dia tanya, adakah possible penyakit buah pinggang tahap 4 dapat berubah ke tahap lebih rendah? Okay. Dah stage 4, boleh turun ke stage 3, 2, 1? Boleh ke macam tu? Umumnya tak boleh lah sebab dia dah progress. Progress means dah ada changes, dah ada injury, dah ada insult dalam buah pinggang. Dan tahap keempat dia tak akan boleh reverse kepada lower stages. Apa yang boleh, dia boleh stabil saja pada tahap yang sama ataupun progress to the next stage lah. Itu yang pandangan kami supaya pesakit walaupun tahap 4, kami pastikan mereka ni di tahap keempat selama-lamanya tak progress kepada dialisis. Okey. Seterusnya soalan daripada Hidayah Musa. Dia tanya, adakah sindrom nefrotik acute is irreversible? Maksudnya acute nephrotic syndrome tu irreversible ke tak? Atau ada tanda-tanda awal CKD? Soalan dia, adakah acute nephrotic syndrome is irreversible? Maksudnya tak boleh reverse lah. Reverse. Permanent lah maksudnya. Nephrotic syndrome ni umumnya dia berpunca daripada kebocoran pada buah pinggang di mana protein keluar dengan banyak dan menyebabkan sembab-sembab. Biasanya berlaku kerosakan yang sangat minor sahaja, kecil sahaja pada buah pinggang, dan kebiasaannya boleh dirawat dengan ubat steroid ataupun ubat-ubat lain yang bergantung kepada penyebab dia. Sebab sindrom ni banyak punca dia. Kita kena check kenapa pesakitnya ada nephrotic syndrome. Adakah disebabkan memang ada di kanak-kanak biasanya dia punya chances sangat bagus, dia tak akan progress. Tapi kalau nephrotic syndrome berlaku pada orang yang tua ataupun yang middle age yang tua, biasanya ada punca lain yang menyebabkan dia nephrotic syndrome. Itu doktor akan check. Bergantung pada punca lah. Tapi umumnya biasanya nephrotic syndrome dia tak akan, dia biasanya reversible insyaAllah dengan rawatan yang sepatutnya lah. Okay. So maksudnya dia reversible lah Ya, betul. Kebanyakannya. Soalan seterusnya juga daripada Hidayah Musa. Dia tanya, adakah protein urea kencing merupakan tanda-tanda awal buah pinggang bermasalah? Atau betul ke ia adalah stage 1 kidney disease? Okay, protein urea ni biasanya kita akan buat penilaian lanjut berapa banyak protein urea, signifikan ke tidak pengeluaran dia, dan kita kena cek punca dia. Kebiasaannya protein urea ni banyaklah faktor lain macam kita demam kadang boleh ada protein, lepas exercise yang berlebihan pun boleh. Orang yang ada sakit jantung pun yang lebih, orang mengandung pun boleh ada, bila ada jangkitan kuman dan ada satu kencing pun ada protein. Tapi kita pastikan benda tu tak ada, baru kita cek kenapa ada protein. Banyak penyakit-penyakit kita panggil keradangan, glomerulonephritis ni yang menyebabkan buah pinggang tu bocor, dia mengeluarkan protein. Dan dia ada setengah penyakit tu dia protein keluar terus rosak buah pinggang pun ada yang sampai teruk. Dialisis ada yang boleh baik dengan ubat-ubatan yang kita akan beri bergantung kepada jenis-jenis yang kita buat penyiasatan lanjut dengan mengambil sampel buah pinggang. So itu bergantunglah.
Tak sebenarnya dia ada protein, dia terus rosak, tak ada. Tapi perlu kepada rawatan rapi dan penyiasatan lanjut lah. So kalau ada Betul. tanda tu kena pergi jumpa Ya, doktor buat betul. siasatan dan pemeriksaan. Okey, seterusnya doktor, ada soalan daripada Mek Yah Poklah. Dia tanya, adakah gatal-gatal di kawasan pinggang tu tanda sakit buah pinggang? Oh, gatal buah pinggang. Biasanya kalau mereka yang sakit buah pinggang kronik, dia bukan gatal setempat, seluruh badan. Badan dia kering, kurang air dia, kurang beruma, kurang mengeluarkan air, dia cepat gatal, dia keluar biji-biji yang hitam, gatal. Kalau setempat ni mungkin sakit lain, kena check lah tu, bukan lah. Sakit buah pinggang tak menyebabkan sakit buah pinggang ataupun gatal setempat macam ni lah. Kecuali kalau buah pinggang tu ada jangkitan kuman, bolehlah sakit belakang. Okay. Okey. So memang mungkin taklah kalau Tak setempat tu lah tak kan. relate dengan buah Ya, pinggang. ya. Betul. Tapi kalau generalised satu Ya. badan tu memang one of the symptoms lah, tanda-tanda. Betul. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Banyak soalan hari ni Dr. Kamil. Ya, Alhamdulillah. Kita mengalukan soalan. Okey, seterusnya Farhan Rosli. Saya rasa soalan seterusnya saya pergi kepada Siti Zainab Asmat. Apa kesan jika seseorang tu berlebihan minum air? Benarkah akan menyebabkan masalah buah pinggang? Yalah, kita dengar orang yang ada kidney problem tak boleh minum air banyak. Tapi kalau minum air banyak ada related dengan akan cause kidney problem ke? Ini soalan pada orang sihat ke yang berlebihan minum air ke ataupun orang sakit buah pinggang? Itulah dia tak ada mention. Tapi Kan? kita bagi pada orang yang sihat. Okay, orang sihat umumnya at least 2 liter sehari tu dah cukup sebenarnya, sebab badan kita ni dia mampu untuk sense bila kita dalam keadaan kekeringan, kita punya otak akan sense our thirst center ni supaya kita haus, kita minum. Itu antara mekanisme badan yang Allah buat yang sangat cantik. Cumanya kalau kita terdedah kepada kerja dia terdedah dengan panas, betul tak? Kerja expose dengan panas, construction ke whatever, kerja-kerja yang memang banyak berpeluh, itu kena ambil berlebihan lah. Itu bergantung kepada aktiviti harian juga. Umumnya tak perlu nak togok-togok air sampai lebih 3-4 liter, tak perlu. Nanti kadang-kadang lebih pun boleh menyebabkan gangguan pada komposisi darah tu sendiri. Darah daging cair menyebabkan ada isu yang tersendirilah. Okey. Yang keduanya, kalau mereka yang sakit buah pinggang kronik, pengambilan air ni bergantung pada tahap lah. Kalau tahap 4 dan 5 memang banyak kena restrict air lah. Orang buat dialisis lagi kena restrict air. Itu doktor akan based on you punya stage lah, keadaan semasa. Itu bergantung pada individu lah ya. Okey. Seterusnya soalan daripada Fifi Azurin. Dia tanya, kalau bacaan kreatinin dan urea patient makin merosot daripada stage 2 to stage 3 tapi tak ada simptom, tak ada gejala. So apa tindakan doktor di KK? Dia tanyalah. Perlu ke rujuk ke hospital besar ataupun boleh continue di KK sahaja, boleh macam laraskan ubat di klinik sahaja, especially patients yang kronik yang telah berhasil. Ini saya assume mungkin tanya ni doktor ataupun PPP kot lah, perubatan kot nak kata. Okay, yang pentingnya adalah kita kena tengok trend kenaikan urea creatinine dan penurunan GFR, fungsi buah pinggang tu. Okay, kalau kita dapati penurunan tu mendadak, contohnya kebiasaannya secara umumnya manusia biasa, saya ke sesiapa pun, bila berumur 35 atau 40 tahun dan ke atas, secara normalnya, secara alaminya kita akan berkurangan 1% fungsi setiap tahun, starting from 35 years and above. Itu secara normal. 1% of kidney function. Function akan turun 1%. Kita aging kan, kita kulit makin kedut kan. Betul tak? Itu biasalah aging. Maksudnya umur 40 years and above, kita akan berkurangan about 0.5 to 1 mils of function every year, kidney function kita. Tetapi mereka yang berpenyakit, kalau melebihi, kalau contohnya pesakit kencing manis yang stabil kawalan di klinik kesihatan, creatinine stabil, tiba-tiba
jumpa 6 bulan setahun drop sampai 5%, itu kena rujuk pada kita. Ada satu tak kena. Banyaklah kemungkinan yang kita akan siasat kenapa. Dan berdasarnya antaranya saya cakap kan, common things is common. Jangan ambil ubatan sakit, ambil antibiotik kat luar. Memang kita tak nafikan ubat-ubat, kadang ubat gastrik pun menyebabkan buah pinggang boleh merosak lagi teruk. Banyak ubat-ubat di luar makanan especially, so yang boleh menyebabkan buah pinggang tu makin merosot. Ini memerlukan kena tanya dengan betul lanjut lah. Patient kena declare betul-betul. Memang kadang-kadang tengok makan suplemen rupanya 3 bulan ambil suplemen. Memang banyak macam tu. So kes macam ni kalau merudum dengan teruk, contohnya dalam masa 6 bulan setahun, merudum dia punya bacaan tu menaik dengan laju, refer kepada hospital besar, kepada kami pakar buah pinggang untuk tengok apa yang kami boleh buat untuk menyelamatkan buah pinggang dari terus rosak dan dialisis. Yes. Baik doktor, kita pergi pada soalan seterusnya daripada Siti Zainab. Dia tanya sekiranya seseorang itu berlanjutan gunakan insulin dan bekas disuntik itu ada kesan biru, kehitaman, mungkin bruises lah, adakah itu perkara biasa? Boleh berlaku, especially orang yang berumur ataupun mereka yang di samping mengambil ubat kencing manis juga mengambil ubat-ubat cair darah ataupun antiplatelet, aspirin ke, cariprin ke, yang biasanya doktor bagi seiring sebab sakit kencing manis ke, bahasanya ada masalah jantung dan stroke, biasanya akan ambil. Kadang-kadang orang tua ni dia senang kulit tak apa-apa nak nipis kan. Itu antara yang boleh biasa berlaku. Tapi kita nasihatkan cuba rotatekan, jangan cocok tempat yang sama lah kalau boleh. Tapi kalau kehitaman tu makin teruk, mengeras, jumpa doktor, ada something wrong lah. Okay. Ada satu soalan juga seterusnya, adakah klorid dan potasium tinggi, apakah penyebabnya? Oh, ini banyak sebab ni, bergantung pada kan sakit apa ni kan. So nak cerita ni memang susah ni. So adalah kena jumpa doktor lah, kena check kenapa kan. Kena check lah maksudnya. Orang normal tak akan ada masalah ni kot. Okey, soalan seterusnya daripada Safdi, dia tanya nak tanya, pesakit buah pinggang boleh makan pisang ke? Okey. Okey. Pisang ada potasium kan? Ya, potasium yang buah pinggang yang tahap yang 3, 4, 5 yang potasium tinggi kita tak sarankan lah. Sebab kebanyakannya pesakit buah pinggang juga doktor akan bagi sejenis ubat untuk mengurangkan pengurang protein dan tekanan darah yang memang risiko untuk menaikkan potasium dia. Jadi pisang ni nak makan pun kena restrict betul lah, especially dos yang macam dah tahap ke-4 ke-5. Kita tak galakkan banyak makan pisang. Okey, seterusnya kita tanya, ada orang tanya kat sini, adakah buah makanan yang baik untuk buah pinggang? Fadlan tanya, saya rasa soalan telah dijawab sebelum makan di Jepang lah adalah makanan yang baik untuk buah pinggang. Fadlan tanya lagi, senaman berlebihan menyebabkan buah pinggang, betul ke? Okey, senaman yang berlebihan ni boleh berlaku kalau kita senaman yang terlampau strenuous, contohnya marathon. Ada risiko, ada kajian-kajian menunjukkan mereka yang buat strenuous activity, contohnya marathon, hiking, kadang-kadang tak semua lah, ada yang boleh menyebabkan buah pinggang tu rosak secara acute sementara. Macam saya cakap tadi di awal tadi kan, dia berlaku di mana sebab kita banyak buat strenuous activity, jadinya kita punya muzzle tu dia break terlampau banyak, menyebabkan dia ada satu bahan tu dia akan pergi dekat bahagian buah pinggang, menyebabkan penyumbatan sementara. Ni kita panggil rhabdomyolysis lah. Kadang-kadang boleh berlaku menyebabkan buah pinggang tu fungsi terganggu sementara. Yalah, bila kita strenuous kadang minum pun kurang, tak flush banyak keluar air kan. Jadi itu antara punca lah. So bagi mereka yang tak biasa sangat ni, janganlah terlampau garah sangat. Senaman tak biasa, tak senaman tu kuat-kuat lah, jangan macam tu lah. Itu menendahkan anda kepada risiko.
Buat gradual, ikut pada kemampuan anda, step, slowly gradual lah, macam tu. Pelan-pelan lah tak payah strenuous Tak payah. Ada yang tanya, Safdi dia tanya soalan, ada ke buah-buahan yang kena dielakkan untuk pesakit buah pinggang? Especially lah buah-buah yang banyak potasium lah, pisang, oren, buah apa ni, air kelapa, buah korma kan. Lepas tu barang-barang yang dried, macam apa yang kering-kering tu, yang tu memang tak boleh banyak makan lah. Sebab tu banyak phosphate lah especially. Dan apa ni, kalau kencing manis jangan makan benda-benda manis lah, macam tu lah. Sebanyak buah-buah yang kena pantang. Mm-mm. Daripada Dewan Muslimat PAS kawasan Pematang Pau, dia tanya doktor, air apa yang sihat? Air mineral, air tapis, air pipe? Ada specification ke? Saya bukan pakai air ya. Tapi Okay. air yang kita pakai ni insya-Allah air yang dirawat. Kita kan patutnya selamatlah untuk diminum. Air mineral should be okay ya. Cuma reverse osmosis air tu kadang-kadang orang tersilap reverse osmosis yang apa ni, yang orang buat dialisis pakai tu kan. Itu dia air tu tak, kalau minum long term tak berapa bagus sebab dia demineralize, dia tak ada mineral yang bagus untuk kita. So air yang biasa ni insya-Allah selamat. Air mineral pun okey, should be okay. So tak adalah, saya nak cakap detail, saya bukan pakai air ya. Okay. So maksudnya air yang bersih lah yang disarankan. Daripada Ima Raja Ibrahim dia tanya, betul ke jika dah sekali buat dialisis, seumur hidup kena buat dialisis? Ada chance tak untuk sembuh semula? Okay. Dua keadaan saya bagi. Pertamanya, mereka yang ada kerosakan secara akut, insya-Allah ada kemungkinan anda boleh sembuh semua dengan baik tanpa dialisis. Mungkin peringkat awal perlu dialisis dan kita rawat punca dia, insya-Allah boleh baik. Tapi mereka yang dah memang end stage, kita labelkan sebagai mereka yang dah memang fungsi rosak betul, memang dialisis lah jawapannya. Anda tak boleh berhenti sebab dialisis, sebab prinsipnya dialisis mengganti fungsi yang hilang. Tu pun 70% sahaja, the most maximum. 30% tu anda jaga diri sendiri, makan ikut arahan. Itu je, ikut aturan dialisis. Kalau anda berhenti, anda tak akan sihat. Dia support saja, replacement kepada function yang hilang. Itu nama replacement, bukannya menyembuh, bukan cure lah. Macam tu. So, tapi yang terbaiknya ialah transplant lah. Seperti cakap kan, tak? Transplant. Okay, seterusnya doktor, ada yang tanya daripada Afizah Saleh, berapa peratus pesakit di Malaysia yang menunggu transplant akan dapat penderma dan adakah semua berjaya? Okay. Malaysia dalam 2 tahun kebelakangan kita dah menggunakan sistem yang baru. Pesakit yang menjalani dialisis, kita akan masukkan dia dalam senarai waiting list ikut point weightage dia. Pesakit yang kita tengok eligible based on scoring, kita akan up ke dalam list untuk kita cari untuk kita work out sebagai potential recipient atau penerima organ lah. Okay, tahap keberjayaan di Malaysia sangat memberangsangkan seperti juga data-data di dunia. Okay, selepas pendermaan organ, selepas tahun 98% buah pinggang berfungsi macam biasa tanpa buat dialisis. 5 tahun 90%, 10 tahun 80, nearly 90%. So dengan ubat anti-rejection, anti penolakan ni memang terbaik lah kita katakan, especially yang living related donors, yang pendermaan organ secara hidup, bukan yang mati otak lah, bukan disease donor. Sebab tu kita sangat mengharapkan penderma, pesakit-pesakit yang buah pinggang rosak, bercakaplah dengan saudara mara anda, sepupu sepapak anda, adik-beradik, siapa yang sudi, kita dengar kaunseling, kita cari, kita check anda sama ada anda boleh menderma tak, untuk membantulah keluarga sendiri. Satu ujaran yang sangat besar pada saya. Okay.
Cuma ada lagi yang tanya ni. Ya. Saya rasa soalan terakhir untuk Ah, Dr. Kamil. Salam doktor, boleh berikan guidance tentang pemakanan suplemen kesihatan? Dia takut merosakkan lagi buah pinggang. Ada apa-apa hmm. kriteria ke nak pilih suplemen? Saya, Sebab saya bukan nutritionist lah, takut lah, tapi so saya macam orang promote ke apa, takut ada isu dengan buah pinggang. saya umum suplemen ni pada saya makanan natural kita pun dah kalau sihat, penyediaan pun, cara masakan pun yang sihat, clean, yang healthy, insya-Allah tu cukup sihat dah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita dalam keadaan macam ni, batuk, demam sesemua, mungkin boleh ambil sedikit vitamin C macam tu lah. So untuk pengambilan secara berpanjangan, so saya rasa saya tak nampak keperluan lah. Tapi saya nak kata sini sebab saya bukan nutritionist lah. Tapi seperti yang saya ilmu saya katakan tak perlu berpanjangan. Kalau sakit tu mungkin lah kalau kita tak sihat sementara makan sikit-sikit vitamin C boleh lah kan. Tapi on average-nya, secara umumnya makanan-makanan sihat, penyediaan yang baik, kena pilih makanan yang sihat untuk kita lah, macam tu insya-Allah. Okey. So maksudnya tak digalakkan dalam jangka masa yang lama, tapi Okay. boleh, cuma kita kena buat kajian jugalah sikit kan berkaitan apa yang kita makan. Content tu, especially content dia lah. Dan Kena siasat lah macam mana. betul. Okey. Sangat meriah soalan untuk Dr. Alhamdulillah. Kamil hari ini. Menjawab persoalan kita sesuai dengan tajuk kita hari ini, mitos antara buah pinggang, antara mitos dan realiti. Untuk tu ingin saya membuat kesimpulan lah, ataupun Dr. Kamil bagi brief ni lah, summary berkaitan dengan masalah buah pinggang sebelum saya tutup kita punya program. Okay, okay, saya nasihatkan kepada masyarakat di luar dalam mencari maklumat, fakta tentang kesihatan, tentang apa pun sekalipun, perlu tentukan disiplin tu kena betul. Jangan ambil sumber daripada yang tidak sahih, yang tidak berautoriti, bertauliah. Kelak anda akan merana dengan tindakan anda sendiri. Akan menyesal sampai kesudah lah. So bertanyalah mereka yang betul-betul bertauliah dan pakar, supaya kita punya tindakan tu, ikhtiar kita walaupun sakit, insya-Allah Allah bagi pahala, kebaikan, dan kita yang betul. Kita dituntut bila sakit kan, kena ikhtiar, betul tak? Tapi ikhtiar tu kena cara betul lah. Cari mereka yang betul-betul yang boleh membantu kita. Doktor boleh membantu memudahkan anda dalam rawatan. Tak ada doktor yang menyusahkan pesakit. Memang rasa susah rasa nak dialisis doktor, nak kena jumpa tiap-tiap 3 bulan 6 bulan rasa fed up. Kan betul tak? Tapi Betul. anda kena ingat, anda bila diuji kesakitan, anda dapat ganjaran pahala insya-Allah sangat banyak. Dengan kesabaran diuji, dengan anda sabar datang sentiasa, kan, istiqamah datang jumpa, itu benda yang sangat harus kita ambil sebagai take it as positive side lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Kamil atas perkongsian maklumat yang informatif yang telah diberikan. Dan di sini saya dapat simpulkan bahawa sebenarnya kita perlu menjaga buah pinggang, amanah yang Allah berikan, kesihatan secara keseluruhannya. Dengan ini saya kongsikan juga sedikit ayat, sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta dipertanggungjawabkan. Maka dengan itu saya akhiri sesi FB Live untuk kali ini, dan saya ingin ingatkan juga pada 15 Oktober kita akan ada sesi seterusnya yang bertajuk kanser payudara. Satu topik yang penting juga dan informatif dan perlu diketahui lah, perlu dicakna lah isu breast cancer.
Dan saya mohon juga para audience untuk like, share dan follow Facebook Gerakan Wanita Sejahtera. Saya memohon maaf sekiranya ada kesilapan atau kekurangan di dalam sesi ni. Maaflah kalau ada line yang tersangkut ke apa. Dengan tu saya akhiri sesi ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.